Statistik daripada Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perak menunjukkan peningkatan kes buli di sekolah sebanyak 42 kes sehingga Julai lalu. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata ia meningkat berbanding hanya 2 kes dilaporkan sepanjang tahun lalu. Berhubung dakwaan penglibatan kongsi gelap dalam kes buli di sebuah sekolah menengah di Butterworth dan sebuah institusi menengah di bawah Majlis Amanah Rakyat MARA di balik Pulau Pinang. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Kau Kok Chin berkata, pihaknya akan mengambil tindakan terhadap geng kongsi gelap yang terlibat sekiranya siasatan menunjukkan perkara itu berlaku. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai 3 kes buli ke Pulau Pinang di Georgetown, Pulau Pinang hari ini. Kok Chin berkata polis menahan 9 pelajar lelaki di sebuah sekolah menengah Butterworth, Pulau Pinang berusia 14 hingga 16 tahun selain turut merampas 6 telefon bimbit bagi membantu siasatan 2 kes dengan video berdurasi 24 dan 32 saat. I got some. Ya, buli jom. Pak sini duit kau. Mana ada duit? Dalam ni ada apa? Kau tu ah? Tak ada. Kau tak ada. Dalam ni apa? Kau kena tipu kami. Oh, banyak. Kau cakap tak ada. Dia boleh ambil semua. Salam sejahtera, saya Faiz Zuhilmi dan selamat datang ke siaran berita hari ini pada 20 Oktober 2023. Dalam beberapa minit yang akan datang, kami akan membawa anda berita-berita terkini dari seluruh dunia, merangkumi perkembangan politik, ekonomi, sukan serta isu-isu utama yang mempengaruhi kehidupan harian anda. Marilah kita mula dengan tajuk utama hari ini tentang isu buli dalam kalangan pelajar sekolah. Dalam ni ada apa? Kau tu ah? Tak ada. Kau tak ada. Dalam ni apa? Kau Kena tipu kami.
Oh, banyak. Banyak. Kau cakap tak ada. Dia boleh ambil semua. Pembelian bermaksud perbuatan yang berniat menunjukkan kekuatan, menggetak atau mencederakan orang tertentu yang dilihat berkeadaan lemah berbanding si pelaku dengan mengasari atau mendera mangsanya. Buli ialah subkategori tingkah laku agresif yang dicirikan oleh 3 kriteria berikut. Pertama, niat bermusuhan. Kedua, ketidakseimbangan kekuatan. Dan ketiga, pengulangan dalam jangka waktu tertentu. Buli merupakan aktiviti tingkah laku berulang yang agresif yang bertujuan untuk menyakiti individu lain secara fizikal, mental maupun emosi. Budaya membuli dapat berkembang dalam konteks di manapun manusia saling berinteraksi. Ini mungkin merangkumi sekolah, keluarga, tempat kerja, rumah dan kawasan kejiranan. Buli dibahagikan pada 4 jenis penyalahgunaan asas, iaitu psikologi atau emosi, verbal, fizikal dan cyber. Takrifan cyberbully pula adalah apabila internet, telefon bimbit atau alat lain yang digunakan untuk mengirim teks atau imej diniatkan untuk mencedera atau memalukan orang lain. StopCyberbullying.org, sebuah pertubuhan pakar berdedikasi pada keselamatan, kawalan dan kepribadian internet, mentakrifkan cyberbully sebagai suatu keadaan apabila seorang kanak-kanak usia di antara kanak-kanak dan belasan tahun dan usia belasan tahun menyeksa, mengancam, mengganggu, menghina, memalukan atau tidak menyasarkan berulang oleh kanak-kanak atau remaja belasan tahun lain, menggunakan mesej teks, email, mesej segera atau mana-mana jenis lain teknologi digital. Cyberbully dapat mendedahkan data peribadi mangsa, contohnya nama sebenar, alamat atau tempat kerja di laman web atau forum, atau dapat menyamar sebagai pengenalan mangsa untuk tujuan menerbitkan bahan dalam nama mereka yang memfitnah atau memalukan mereka. Sesetengah pembuli cyber dapat juga mengirim email yang mengancam dan mengganggu berterusan dan mesej segera pada para mangsa, sementara yang lain mengirimkan kabar angin atau umpatan dan menghasut lain untuk tidak menyukai dan berkomplot terhadap sasaran. Walau kegunaan ulasan dan ancaman seksual kadang-kadang hadir dalam cyberbully, ia tidak sama dengan gangguan berterusan seksual dan tidak semestinya melibatkan pemangsa seksual. Terima kasih kepada rakan tugas saya, Faizul Hilmi. Saya, Azrin Asri, akan mengupaskan beberapa faktor berlakunya gejala buli dalam kalangan pelajar di sekolah. Punca pertama gejala buli semakin berleluasa di negara kita adalah kurangnya didikan agama. Negara yang pesat membangun menuntut rakyatnya bekerja keras untuk memenuhi keperluan hidup. Dalam mengejar hal dunia, ibu bapa terlalu sibuk sehingga tiada masa untuk mendidik anak-anak. Bagi keluarga yang berpendapatan tinggi, hal penjagaan anak diserahkan kepada pembantu rumah yang sudah pasti berasal daripada negara asing. Ibu bapa seharusnya sedar penerapan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak lebih berkesan jika dididik dari awal. Ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing tidak mempunyai masa terluang untuk berkomunikasi dan memahami anak-anak mereka. Kelemahan institut kekurangannya menyebabkan anak-anak dibiarkan bebas dan kurang pemantauan daripada ibu bapa. Kesannya, ibu bapa gagal memberikan didikan agama dan menerapkan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak mereka. Ada antara pelaku-pelaku kegiatan buli ini menganggap perbuatan mereka sekadar hobi semata-mata. Ini menunjukkan bahawa masyarakat yang semakin maju dan berpendidikan tinggi tidak melahirkan insan yang berfikiran waras. Selain itu, faktor keluarga juga menyebabkan berlakunya gejala buli dalam kalangan pelajar di sekolah. Majoriti pelaku jenayah boleh mempunyai latar belakang
masalah emosi yang melampau. Masalah ini akan menimbulkan dalam keluarga atau jenayah buli mempunyai latar belakang masalah emosi yang melampau. Masalah yang timbul dalam keluarga ataupun kerja menyebabkan tekanan yang membebankan seseorang individu akibat tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi dan kekurangan pengetahuan dalam menangani tekanan telah menyebabkan mereka hilang kawalan ke atas emosi mereka sendiri. Seterusnya, mereka tidak akan bertindak membuli orang lain sebagai salah satu cara bagi melepaskan tekanan. Sesetengah pembuli turut mengaku bahawa mereka berasa gembira dan berpuas hati selepas berbuat demikian. Seterusnya, gejala buli juga boleh terjadi disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Lazimnya, golongan pembuli berfikiran kurang matang dan gagal membezakan baik buruknya sesuatu tindakan. Sebaliknya, mereka sentiasa terikut-ikut akan perangai dan tindakan rakan sebaya. Apabila individu itu tersalah memilih rakan, mereka kemungkinan besar akan terjebak dengan gejala buli ini. Di samping itu, keadaan akan bertambah buruk dengan sifat ego mereka yang tidak mahu kalah setelah dicabar rakan sebaya. Rakan-rakan pula akan memprovokasi individu tersebut sehingga tindakan pembuli di luar kewarasan otaknya. Punca seterusnya boleh dilihat melalui pengaruh media massa. Media massa kini juga telah menjadi pemangkin kepada budaya negatif ini. Pelbagai filem dan drama filem dan drama bersiri luar negara yang disiarkan di televisyen sentiasa memaparkan budaya asing yang sememangnya kontras dengan budaya tempatan. Program-program yang diimport dari negara-negara barat berunsurkan aksi-aksi ganas terdorong dengan perasaan ingin mencuba aksi-aksi yang dipaparkan. Pelaku buli akan bertindak ke atas mangsanya tanpa memikir pada yang bakal mereka perolehi. Terima kasih kepada Azrin Asri selaku rakan setugas saya. Saya Khairunisa Madesa akan mengupaskan langkah bagi menangani isu buli dalam kalangan pelajar sekolah. Gejala buli dalam kalangan pelajar di Malaysia semakin mendapat perhatian oleh setiap lapisan masyarakat. Statistik menunjukkan kes buli yang melibatkan pelajar sekolah semakin meningkat. Bak kata pepatah, tiada penyakit yang tiada penyembuhnya. Terdapat pelbagai langkah yang boleh dijalankan untuk membendung dan membanteras isu ini. Antara langkah untuk menangani isu buli di kalangan pelajar sekolah ialah pihak kerajaan seperti Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan juga pihak sekolah harus menitik beratkan isu kes buli ini dalam kurikulum di sekolah. Tambahan pula, pihak KPM juga boleh memasukkan isu buli dalam tajuk pembelajaran dalam mata pelajaran. Sebagai contoh, mata pelajaran pendidikan moral, pendidikan Islam, pendidikan sivik dan sebagainya. Kesannya, pelajar akan mengelakkan diri daripada terlibat dalam gejala buli. Dengan itu, pelajar akan menyedari bahawa perbuatan buli ini merupakan satu kesalahan yang boleh menjejaskan masa depan mereka. Pelajar juga didedahkan dengan pelbagai maklumat tentang kesan negatif daripada perbuatan membuli dan cara-cara mengelakkan mereka daripada terbabit dalam kes buli ini. Atau kempen juga boleh diadakan secara berterusan di setiap sekolah dari semasa ke semasa bagi menyedarkan para pelajar supaya pelajar menjauhi diri daripada gejala buli. Pihak luar seperti NGO juga boleh mengadakan pameran dan ceramah tentang gejala buli ini.
Pihak sekolah juga boleh menganjurkan aktiviti mengenai kes buli, sebagai contoh kuis, pidato dan sebagainya, serta menggalakkan para pelajar menyertai kelab pencegah jenayah di sekolah dengan aktif. Hal ini dikatakan demikian kerana para pelajar akan memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang cara-cara mencegah masalah kes buli, terutamanya apabila pelajar menjadi mangsa buli, dan para pelajar juga boleh menyebarkan maklumat yang diperolehi itu kepada rakan-rakan yang lain agar semua pelajar tahu akannya, supaya tidaknya nanti sudah terhantuk baru nak terengadah. Sudah terang lagi bersuluh, terdapat pelbagai langkah yang boleh dilakukan bagi menangani kes buli di sekolah. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu dalam menangani isu ini supaya dapat melahirkan model insan yang berkualiti dan supaya negara juga terus maju untuk mencapai status Terima negara kasih yang setugas saya. maju. Saya, Nazhan Zainuddin, akan mengupaskan topik seterusnya. Buli boleh menyebabkan implikasi bukan hanya kepada pelajar, malah kepada keluarga dan juga pelajar. Sebelum itu, saya akan terangkan implikasi buli terhadap pelajar. Antara implikasi buli terhadap pelajar ialah boleh merosakkan kesihatan fizikal dan emosi serta memberi kesan jangka panjang terhadap kesejahteraan individu. Yang pertama, gangguan emosi. Kesan buli terhadap gangguan emosi adalah apabila individu yang menjadi mangsa buli mengalami masalah emosi seperti kemurungan, kecemasan, marah, ketidakstabilan emosi dan trauma. Buli boleh merosakkan kesejahteraan emosi mereka dan memberi kesan jangka panjang terhadap kesihatan mental mereka. Memerlukan sokongan dan penjagaan yang sesuai untuk pulih. Kedua, rasa rendah diri. Kesan rasa rendah diri muncul apabila individu merasa nilai diri mereka terjejas dan mempunyai keyakinan diri yang rendah. Mereka mungkin merasa tidak bernilai, malu dan merasa diri mereka tidak berupaya. Ini boleh menyebabkan masalah emosi seperti kemurungan dan kecemasan serta menjejaskan kualiti hidup mereka secara keseluruhan. Yang ketiga adalah buli yang menyebabkan kecederaan fizikal, merujuk kepada situasi di mana individu mengalami kecederaan atau keganasan fizikal seperti akibat tindakan buli yang dilakukan oleh orang lain. Ini boleh termasuk lebam, parut, patah tulang atau kecederaan serius yang lain boleh membahayakan kesejahteraan mangsa. Kejadian ini menunjukkan tahap keganasan yang tinggi dalam perbuatan buli dan boleh memerlukan penjagaan perubatan yang segera. Keempat, prestasi akademik. Kes buli dalam prestasi akademik merujuk kepada kesan negatif buli terhadap pencapaian pelajaran individu. Individu yang menjadi mangsa buli mungkin menghadapi kesulitan untuk berkonsentrasi menghadiri sekolah dengan baik dan menumpukan perhatian kepada pelajaran. Akibatnya, prestasi akademik mereka mungkin merosot dan menyebabkan penurunan dalam penilaian, pencapaian, peperiksaan dan perkembangan akademik secara keseluruhan. 5. Hubungan sosial. Kesannya boleh merosakkan hubungan dengan rakan sebaya dan keluarga mereka. 6. Adalah kesihatan jangka panjang. Yang keenam, kesihatan jangka panjang. Buli boleh meningkatkan risiko kesihatan mental yang berterusan dalam hidup individu. Adalah penting untuk kita mengambil tindakan jika anda atau seseorang yang anda kenali mengalami buli. Sokongan sosial, kaunseling dan pendekatan lain boleh membantu mengatasi kesan negatif buli terhadap diri. Dan seterusnya, saya akan serahkan kepada Amni Zulkifli untuk mengulas implikasi buli dalam kalangan pelajar terhadap keluarga.
Kesan buli tidak hanya berlaku pada individu tetapi juga boleh mempengaruhi negara dalam beberapa cara, termasuklah yang pertama, gangguan sosial. Kesan buli dalam sosial, masyarakat merujuk kepada pengaruh negatif yang timbul daripada tingkah laku buli terhadap hubungan dan dinamika dalam masyarakat. Ini termasuk ketidakharmonian dalam hubungan rakan sebaya, pencemaran persekitaran sosial dengan tingkah laku toksik dan peningkatan dalam konflik sosial. Buli juga boleh mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keamanan dan keharmonian dalam komuniti. Kesannya boleh merosakkan keseluruhan keadaan sosial masyarakat. Yang kedua, kos kesihatan. Kesannya termasuk peningkatan kos kesihatan kerana mangsa buli mungkin memerlukan perkhidmatan, perubatan dan rawatan psikologi yang mahal. Yang ketiga, produktiviti kerja. Buli dalam produktiviti kerja merujuk kepada bagaimana tindakan buli di tempat kerja boleh mengurangkan produktiviti pekerja. Individu yang mengalami buli mungkin mengalami gangguan emosi, kurang keyakinan diri dan stres yang boleh menyebabkan mengganggu prestasi kerja mereka. Ini boleh menyebabkan penurunan produktiviti, ketidakhadiran dan masalah hubungan dalam persekitaran pekerjaan yang akhirnya merosakkan produktiviti dan kecekapan organisasi. Yang keempat, kesihatan mental. Kesihatan mental adalah apabila pengalaman dibuli menyebabkan masalah emosi dan mental. Ini boleh termasuk kemurungan, kecemasan, tekanan post-traumatik, perasaan rendah diri dan kemarahan. Kes buli boleh meningkatkan risiko gangguan kesihatan mental jangka panjang yang memerlukan penjagaan dan rawatan yang sesuai. Yang kelima, kehilangan bakat. Perkara ini diutarakan oleh kerana ia merupakan perkara yang dianggap serius. Kerana buli dalam bakat berkemungkinan boleh memberhentikan perkembangan dan ekspresi bakat individu yang menjadi mangsa buli. Buli boleh mengganggu keyakinan diri dan keupayaan seseorang untuk mengejar minat dan bakat mereka. Akibatnya, bakat yang mungkin menonjol dalam individu itu boleh terbantut dan tidak tercapai sepenuhnya, yang merupakan kerugian besar untuk perkembangan mereka dalam bidang-bidang seperti seni, sukan atau kemahiran. Akibatnya, bakat yang mungkin menonjol dalam individu itu boleh terbantut atau tidak tercapai sepenuhnya, yang merupakan kerugian besar untuk perkembangan mereka dalam bidang-bidang seperti seni, sukan atau kemahiran lain yang boleh merugikan kemajuan negara dalam pelbagai bidang. Kesimpulannya, buli tidak hanya merupakan isu individu tetapi juga boleh mempunyai kesan yang besar terhadap negara secara keseluruhan. Oleh itu, pencegahan dan penanganan buli adalah penting untuk menjaga kesihatan dan kesejahteraan negara. Terima kasih kepada rakan setugas saya, Anik Zainuddin. Saya, Amni Zulkifli, akan mengupas tentang implikasi gejala buli dalam kalangan pelajar sekolah terhadap keluarga. Impak buli terhadap ibu bapa dan keluarga boleh menjadi sangat teruk dan membahayakan. Antara impaknya ialah tekanan emosi. Ibu bapa mungkin mengalami tekanan emosi yang tinggi kerana risau dengan anak-anak mereka yang menjadi mangsa buli. Hal ini juga boleh menjadikan mereka merasa tidak berdaya untuk melindungi anak-anak mereka. Seterusnya, rasa bersalah dalam diri ibu bapa. Ibu bapa mungkin merasa bersalah atau menganggap bahawa mereka merupakan punca masalah, terutamanya jika mereka tidak menyadari atau tidak dapat menghentikan buli yang berlaku. Kemudian, gejala buli juga boleh memberikan kesan kepada hubungan antara keluarga. Dalam konteks ini, buli boleh merosakkan hubungan dalam keluarga yang boleh antara ibu bapa dan anak-anak atau antara saudara-saudara. Keadaan ini boleh mengganggu keharmonian keluarga dan seterusnya menyebabkan ketegangan. Kemudian, seperti yang kita sudah maklum,
gejala buli bukan sahaja menjejaskan mental individu mangsa, malah mental ibu bapa. Ibu bapa mungkin mengalami kemurungan akibat kebimbangan mereka terhadap anak-anak. Ini boleh membawa kepada masalah kesihatan mental yang serius. Seterusnya, masalah juga akan membawa kepada kesan kesihatan fizikal seperti masalah tidur, sakit kepala atau masalah kesihatan yang lain akibat stres yang berterusan. Oleh itu, penting untuk memberi sokongan kepada ibu bapa yang terjejas dalam situasi sedemikian dan mencari bantuan profesional jika perlu. Ibu bapa perlu tahu bahawa mereka tidak bersalah dan terdapat sumber sokongan yang boleh membantu mereka mengatasi kesan buli kepada keluarga mereka. Demikianlah berita-berita terkini untuk hari ini. Saya Amni Zulkifli. Saya Khairnisa Madesa. Saya Nazan Zainuddin. Saya Faiz Helmi. Saya Azrin Asri. Kami berharap bahawa berita yang kami kongsi dapat memberi anda gambaran jelas tentang gejala buli dalam kalangan pelajar sekolah. Kami sentiasa berusaha untuk menyampaikan berita berkualiti dan relevan kepada anda. Jangan lupa untuk menyertai kami lagi pada siaran berita seterusnya. Kami mengucapkan selamat petang dan selamat malam. Terima kasih kerana menyertai kami hari ini. Katakan tidak pada buli.